Saya bersama dengan saudara Syahri Jeffrey atau lebih dikenali sebagai Kumis-Kumis. Beliau merupakan seorang, boleh dikatakan pakar sejarah dan bukan daripada institusi ilmu, dan bahan beliau lebih kepada usaha beliau dalam menghimpun sejarah-sejarah naratif yang diperolehi daripada sumber-sumber primary ataupun primer dan juga sumber-sumber secondary ataupun sekunder. Jadi pertama saya ingin bertanya dengan saudara Kumis-Kumis lah. Boleh. Macam Kumis-Kumis ni menarik sikit bah. Kumis-Kumis ni bila kita ingat dia mesti seseorang yang mempunyai kumis. Tapi sebaliknya tidak ada kumis hari ini. Jadi mungkin saudara Kumis-Kumis ataupun Syahri Jeffrey berkongsi dengan khususnya dengan mahasiswa-mahasiswi lah. Kenapa pentingnya kita menilai ataupun membaca tentang sejarah? Bagi pendapat saya, sejarah ni sebenarnya penting sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang tahu sejarahnya. Jadi kita selama beberapa ratus tahun di bawah belenggu kolonial. Terdapat 4 media sosial yang popular di masa kini. Pertamanya ialah Facebook, keduanya Instagram, ketiganya ialah TikTok dan keempat ialah Twitter. Masing-masing mempunyai kumpulan sasar yang tertentu. Sebagai contoh, Facebook kumpulan sasarnya ialah keluarga. Instagram kumpulan sasarnya ialah kumpulan anak-anak muda, youngster. Twitter kumpulan sasarnya ialah professional, leaders, dan TikTok. Ya, TikTok pula adalah tidak tertentu kepada mana-mana kumpulan yang saya sebutkan tadi. Pada hari ini kita akan bersama dengan Tuan Awang Suhaizam Bongso, penasihat Undang-Undang Universiti Malaysia Sabah, untuk berbicara secara santai mengenai kecenderungan kaki tangan sesebuah organisasi dalam melayari ataupun membuat pernyataan di media sosial, khususnya seperti TikTok. Mungkin Tuan Awang boleh kongsikan sedikit mengenai fenomena ini? Terima kasih banyak Dr. Jack. Soalan tersebut, sehingga kalau kita cakap pasal media sosial ni, dia ni antara benda yang menjadi lumrah kehidupan kita lah. Kan? Antara insting kita mau berkomunikasi. Hari ini kita berpeluang bersama dengan seorang tokoh penting, figura yang sangat penting, yang merupakan pemandu kepada agenda untuk memperkasakan perpaduan nasional. Bersama saya ialah Datuk Azman Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, ya, Datuk, yang kebetulan berada di Universiti Malaysia Sabah, dan kita mengambil kesempatan ini untuk bertanyakan kepada Datuk, di mana kita dipahamkan Datuk baru sahaja dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai visi dan strategi yang akan Datuk bawakan dalam memperkasakan misi perpaduan nasional. Terima kasih kepada rakan saya, Dr. Zakaria. Sebenarnya bila kita sentuh tentang aspek perpaduan ni, walaupun saya baru melapor diri tahun lepas, bulan September, tetapi isu perpaduan ni bukan satu perkara baru. Pengalaman saya berkhidmat dalam kerajaan pun dah hampir 30 tahun. Cuma yang bila masuk ke Kementerian Perpaduan, pertama yang saya dapat lihat, kita sebenarnya dah ada dasar-dasar yang sesuai dilaksanakan dan menekan tentang aspek perpaduan.